sambungan perbahasan daripada muka surat 53. Itu sambungannya pada muka surat 55. Bukti bagi sifat kehendak Allah. Bukti dari sudut akal kita bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat iradah, sifat kehendak. Okey, sambungan daripada situ, qala al-arif billah Sayyidi Ahmad Mustafa Al-Alawi rahimahullahu taala, ya, wa nafa'na Allah bi ulumihi, semoga Allah taala memberi manfaat yang luas kepada kita dengan ilmu beliau. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi dan membuka segala rahsia-rahsia ilmu yang telah Allah Taala kurniakan kepada beliau, kepada kita, insya-Allah. Maka beliau mengatakan, walau anna syai'a zahara bighairi qasdin minhu lazima aidan an yakuna dhalika syai' kal munazi'i lahu fi sultanih. Walau, dan jikalau, diterjemah di situ jika. Anna syai'an, jika sesuatu itu zahara bighairi qasdin minhu, zahir atau muncul atau wujud, bighairi qasdin minhu, tanpa kehendak daripadanya. Kita berbicara sekarang Allah bersifat dengan kehendak. Maka segala yang kita lihat ni, termasuk diri kita yang wujud ini, adalah daripada kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mengadakan kita, maka tak ada kita hari ini. Walaupun ramai manusia yang lain wujud, dan Allah tidak berkehendak kepada kita, maka yang ada sekarang ni, kita dan seluruh alam semesta ini adalah kehendak Allah. Tapi timbul satu persoalan. Ya, mungkin ada orang berfikir, kalaulah yang ada yang kita lihat ni, wujudnya, adanya, tanpa kehendak daripada Allah, apa jadi? Lazima aidan an yakuna dzalika syai', maka pastilah sesuatu itu menjadi pencabar bagi Allah dalam kerajaan Allah, kal munazi' lahu fil sultanih. Sudah tentulah dia menjadi pencabar. Apa maksudnya? Bila mana sesuatu itu wujud tanpa diwujudkan oleh Allah, maknanya dia wujud dengan sendiri. Bila mana dia wujud dengan sendiri, mesti dia ada berkemampuan dengan sendirinya. Dan pada waktu itu mungkin dia akan mencabar. Ya, dia akan mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia juga mampu wujud dengan sendiri. Tetapi kalau kita lihat segala apa yang ada atas muka dunia ni, tidak ada satu pun mampu mencabar Allah. Itu kita baca lagi dia punya teks. Walaysa fil wujud munazi'un lima taqaddama. Walaysa fil wujud munazi'un lima taqaddama, maka sedangkan tiada pada kewujudan ini suatu pun sebagai pencabar kepadanya. Sekejap ya saya. Dia tak bunyi. Mana tadi? Walaysa fil wujud, sedangkan tiada pada kewujudan ini suatu pun, perkara-perkara yang ada ini satu pun tidak ada, lima taqaddama min dalilil wahdaniyah, sebagai pencabar kepadanya. Sebagaimana sudah disebut pada perbahasan sebelum daripada ini, bukti atau dalil wahdaniyah pada zat Allah. Wasifati wal af'al, begitu juga pada sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Kita ulang lagi sekali ya, tadi teks yang kita nak faham. Jadi saya ulang lagi sekali, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah cukup faham dah. Seluruh yang ada ini, di langitnya, di buminya, di alam semestanya, diri kita dan segala-galanya adalah wujud dengan kehendak Allah. Ini tolong ingat ya. Maka sebab tu salah satu, kalau kita nak bahagia, nak tenang, nak apa lagi? Tak nak serabut, terima sahaja apa yang Allah kehendaki ke atas diri kita. Kerana apa? Kerana tidak ada satu pun yang wujud ini di luar daripada kehendak Allah. Maka kalau kita lahir sebagai seorang perempuan, terima sajalah dan redalah dan hiduplah sebagai seorang perempuan. Lahir di mana? Terimalah lahir kat mana. Jangan pula pergi duduk sibuk nak tukar dalam kad pengenalan kan. Nak tukar lahir kat mana. Tak payah. Ya, lahir di situ, di situlah. Itu takdir Allah. Redalah. Ya, terima je lah. Lahir sebagai anak siapa? Terima je lah. Reda je lah. Kemudian sekarang, duduk dengan siapa sekarang ni? Duduk kat mana sekarang ni? Kahwin dengan siapa sekarang ni? Anak ada berapa sekarang ni? Kerja apa sekarang ni? Terima segala-galanya. Kerana tidak ada perkara yang berlaku di luar daripada kehendak Allah. Okey ya?
Ada tak puas hati? Saya tak puas hatilah Ustaz. Kenapa saya kena kahwin dengan dia? Contohlah. Saya banyak sentuh perkara-perkara itu sebab apa? Sebab dunia akhir zaman ni persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, apa lagi? Kesulitan-kesulitan, keperitan-keperitan bermula pada diri kita sendiri yang tidak mampu menerima hakikat. Okey, bukan masalah orang sebenarnya ya. Orang tu mungkin ada sedikit masalah, tapi yang paling bermasalah diri kita sendiri. Kerana gagalnya kita dalam berinteraksi dengan Tuhan yang mencipta, yang menghidup, yang mengurus kehidupan kita. Salah satunya gagal dalam memahami sifat Allah yang sifatnya maha berkehendak. Maka seluruh yang ada ini, yang berlaku ini, yang berjalan ini, apa lagi yang kita nak kata dalam bahasa apa? Semuanya kehendak, ketentuan, pilihan Allah. Maka cuba belajar untuk memahami kehendak Allah itu. Ya. Jangan cepat melenting, jangan cepat membantah, jangan cepat apa-apalah yang menunjukkan betapa kita lambat memahami hakikat kehidupan kita dengan Allah. Sebab kita sedang berjalan menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalaulah di sana ada pemikiran yang tertetus di pemikiran kita ataupun khawatir ada lintasan-lintasan pada hati kita. Dari sudut mana lintasan itu? Dari sudut bimbang-bimbangnya ada benda-benda yang meragukan kita. Mungkin jikalau ada sesuatu lain yang wujud tanpa kehendak Allah. Maka jawapannya di sini, kalau ada sesuatu yang wujud tanpa kehendak Allah, berarti dia wujud dengan kehendaknya sendiri. Berarti dia ada kemampuan sendiri. Berarti dia ada pilihannya sendiri. Sudah tentulah dia mampu mencabar Allah. Dia boleh hidup dengan cara dia sendiri. Ada? Dia tak nak malam. Buat je lah siang semuanya. Ada boleh? Dia tak nak siang, dia suka malam kan? Ada tak orang suka siang? Ada? Dia suka bekerja je kerja dia. Dia tak berhenti bekerja. Malam pun dia nak bekerja. Kalau macam ni, baik siang je lah bagi dia. Tapi ada orang dia suka malam. Betul ya? Dia suka sangat malam. Tambah-tambah yang suka kelab malam kan? Sebab dia tak ada kelab siang. Tak adalah tu contoh. Yang tu jangan tulis ya. Yang tu jangan tulis. Jangan catat. Ni ada orang ni semua dia catat. Tak adalah. Nak bagi tahunya, boleh? Tak boleh. Ada orang, kalau dia wujud sendiri, okey. Dia jangan sakit. Dia sihat sentiasa. Boleh? Tak boleh. Maknanya kalau tak boleh, maknanya ada di sana sesuatu yang lebih berkuasa. Ada di sana sesuatu yang boleh menentukan lebih daripada ketentuan yang kita tentukan kat atas diri kita. Maka jawapannya adalah Allah. Dah yakin? Dah yakin ya? Bahawa seluruhnya ini ketentuan Allah. Dah? Lepas ni jangan apa-apa. Yakin Ustaz? Percaya? Terima? Terima. Lepas ni kalau berlaku apa-apa, jangan melenting, jangan menggelabah, jangan marah-marah. Jangan buat tindakan di luar daripada batas sebagai seorang hamba kepada Allah. Bertenang dulu. Habis saya terima je lah. Ya, terima dulu. Kemudian patut nak buat apa, buat dengan tenang. Ya, memang kita semua manusia biasa. Jadi fitrah kita, apa fitrah kita? Sedih. Nikmat, kalau sedih, kalau kita ditimpa dengan kesedihan, nikmatilah kesedihan itu. Macam mana pula nak nikmati kesedihan? Nak menangis kerana sedih itu. Menangis. Ya, pergi duduk masuk dalam bilik, kunci pintu, menangis. Menangis sebanyak mungkin. Ha. Kalau tak nak berhenti pun, menangis je lah. Berhenti solat, menangis pula. Berhenti makan, menangis pula. Nikmati tangisan itu. Kerana di sebalik kita menikmati tangisan, setelah itu kita boleh menikmati senyuman. Betul ya? Ingat ni tajuk hari ni. Nanti depan ni mengamuk pula ni. Contoh. Contoh. Kenapalah saya macam ni. Kenapalah saya begini. Orang lain saya rasa taklah macam ni. Kenapa saya? Tanya Allah, ya Allah, kenapa engkau buat aku macam ni?
Apa hikmahnya ya Allah? Tolong bagi aku faham ya Allah. Itu sepatutnya. Dan Allah di saat kita buat macam tu, dia akan menghargai kita, menilai kita, meletak kita satu kedudukan yang mulia di sisi Allah. Apa maksud? Allah pilih kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Tapi jangan salah faham pula. Bila mana menjadi kekasih Allah, tunggulah. Sebagaimana kekasih-kekasih Allah yang sebelum daripada ini. Baginda Nabi Muhammad, bagaimana hidup baginda Nabi. Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi-Nabi yang lain, itu kekasih-kekasih yang paling tinggi yang berada di sisi Allah. Bagaimana? Mereka terlalu susah melalui kehidupan. Kata kekasih, kenapa menyusahkan? Kekasih ini kan bersedia untuk berkorban. Nak jadi kekasih? Nak. Kalau nak jadi kekasih, tolong faham, bersedia untuk berkorban. Kekasih apa tak nak berkorban? Okey. You kata you cinta kat I, tapi you menyusahkan I. Kenapa? Tanya pula ada. You kan nak jadi kekasih. Maka bersedia dah. Betul. Ni siapa-siapa yang nak jadi kekasih-kekasih ni. Ni bersedia ni ya. Okey. Senyum dah ni. Allah. Yang kita sekarang bincang menjadi kekasih Allah. Boleh? Ada satu bacaan tu yang saya masih baca lagi sekali ya. Banyak kali saya duk ulang benda sama supaya apa? Supaya dia menyerap masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu tu. Selalu duk baca tak? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Aksir bidzikrillah واصحاب رجال الله أكثر بذكر الله واصحاب رجال الله حتى تفنى في الله ثم تبقى بالله. Yang akhir tu saya nak cerita. Aksir bizikrillah, perbanyakkan ingat Allah. Ingat tu di mana? Di hati. Sebut tu di mana? Di lisan. Kalau boleh gabung kedua-duanya, sebut dan ingat. Sebutlah pasal apa pun, yang pastinya kita ingat Allah. Jangan salah faham dia tentang zikir. Banyak kali kita ulang. Zikir ni, dia ada umum, dia ada khusus. Umumnya, solat, zikir. Baca Quran, zikir. Ambil duit masuk dalam tabung, zikir. Berselawat, zikir. Berjalan datang kuliah ni pun, zikir. Baik. Apa makna zikir? Sebut. Kemudian ingat. Ingat apa? Ingat tentang halal haram, ingat tentang dosa pahala, ingat tentang ibadah, ingat tentang hukum hakam Allah, itu pun juga zikir. Maka sebut sesuatu yang menyebabkan kita ingat Allah, maka kita zikir. Maka perbanyakkan ingat Allah. Akthir bi zikrillah. Washab rijal Allah. Salah satu cara untuk perbanyakkan zikir ingat Allah, kena bersuhbah, bersahabat, dekat dengan orang-orang ahli zikir. Siapa ahli zikir? Orang yang hatinya sentiasa dengan Allah. Ya, kita tengok orang ni nampak dia bercakap, dia ketawa, tapi hati dia dengan Allah. Tetap dengan Allah. Sehingga sampai ke tahap mana? Hatta tafna fillah. Sehingga kamu lenyap dalam ingatan kepada Allah. Dia kadang-kadang di saat kita ingat pada seseorang, tapi dia tak nama lagi ingat, dia nama rindu. Di saat kita rindu kepada seseorang, sehingga kerinduan itu menguasai diri kita terhadap seseorang, sehingga kita lupa pada yang lain. Kalau boleh macam tu. Ingat pada Allah. Pernah tak tuan-tuan ingat pada si A ni, sampai lupa yang lain? Pernah ya? Tak ada. Perempuan rindu kat suami, contohnya, di saat dia pergi berjauhan, rindu kat suami, sampai tak ingat anak-anak kat rumah. Tak pernah. Tak cukup cinta lah. Betul ya?
Tak cukup cinta. Maka kata-kata bicara cinta yang suatu ketika dahulu tidak sempurna. Sekadar meniti di bibir-bibir sahaja, tidak masuk ke dalam lubuk hati yang dalam. Kita dengan Allah begitu sepatutnya. Di saat kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai kita bagi salam, kita tenggelam dalam bacaan-bacaan salat itu sehingga lupa segala-galanya, makannya, minumnya. Sebab tu Allah tak bagi kita makan, tak bagi kita minum. Kerana makan dan minum ni kadang-kadang dia sangat mengganggu kita sehingga kita hilang ingatan. Jangan salah faham ni hilang ingatan ya. Ya, hilang perasaan kepada Allah. Kerana apa? Kerana merasai lazatnya makan. Orang masa makan, jarang kan? Dia makan satu suap, Alhamdulillah. Dia ambil satu suap, Bismillahirrahmanirrahim, makan lagi, Alhamdulillah. Biasanya Bismillah ke awal sebelum makan, Alhamdulillah yang akhir sekali lepas makan. Lupa Allah. Sepatutnya setiap kali kita ambil makanan kita masuk dalam mulut, baca Bismillah dulu. Kerana itu rezeki dari Allah. Mudah masa kita duduk mengunyah, berhenti sekejap. Sedapnya, ya Allah, terima kasih Engkau masih lagi memberi nikmat kepada lisan aku, lidah aku ni masih boleh merasai. Alhamdulillah. Satu suap pula. Bismillah. Puan-puan, kalau puan-puan buat macam ni, begitu juga air, nak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk, minum, Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Dengan air ini Engkau menghilangkan dahagaku, ya Allah. Kerana bukan air yang hilangkan dahaga. Allah. Kerana berapa orang minum satu gelas tak hilang. Minum dua lagi tak hilang. Minum tiga lagi tak hilang. Ada. Tapi yang menghilangkan dahaga, Allah. Maka orang yang selalu hatinya ingat Allah, dia lupa air yang menghilangkan dahaganya, tetapi yang dia ingat bahawa nikmat rezeki Allah. Inilah kalau boleh kita dengan Allah. Hatta tafna fillah, sehinggalah kamu zikir, kamu tenggelam dalam ingatan kamu kepada Allah. Summa tabqa billah, kemudian kamu kekal ingatanmu sentiasa dengan Allah. Kekal. Baqa. Tidur pun ingat Allah, jaga pun ingat Allah, sakit pun ingat Allah, sihat pun ingat Allah, senang pun ingat Allah, susah pun ingat Allah, kaya pun ingat Allah, miskin pun ingat Allah. Apa lagi? Sibuk pun ingat Allah, masa rehat pun ingat Allah. Kita sebenarnya kalau kita sama kita ni kan, kita ni berbeza waktunya. Masa sihat, kurang sikit ingat Allah. Masa sakit, insya-Allah ingat Allah. Masa senang, kurang sikit. Bukan tak ingat, kurang. Tapi masa susah, mudahlah. Nak bangun malam, kan susah kan? Bangun malam. Masa tak ada apa-apa, masa happy, masa okey. Lepas tu puan-puan, masa puan-puan okey dengan suami, okey dengan anak-anak, okey dengan isteri, masa tu tolong banyakkan solat. Bangun malam, doa banyak-banyak. Ya Allah, Engkau kekalkan suasana keluarga aku yang macam ni, ya Allah. Tapi kita tak kan, kita lupa. Oh, okey, seronok, happy, macam-macam. Pam, kena satu ujian, barulah telefon ustaz. Ustaz nak baca apa ayat ya? Nak baca ayat. Okeylah, bagilah, kita bagi ayat. Ya, dia pun kata, ustaz, saya dah buat banyak kali lah, tak jadi-jadilah. Nak sangat cepat kan? Cepat. Ada orang duduk hospital sebulan tak sembuh-sembuh. Tapi duduk juga, masih duduk. Kenapa tak keluar? Balik je lah. Tak boleh, kerana di situ insya-Allah ada doktor, ada ubat. Oh, kalau begitu macam tak apa, ayat Quran baca 2-3 kali dah tak jadi dah. Minta ayat lain pula. Ayat lain ada ustaz. Mesti ada yang tengok ni, yang terasa. Minta ayat lain. Bagi ayat lain pula. Rupa-rupanya kenapa tak mujarab? Baca ayat Quran salah makhraj. Salah sifat huruf, salah dengung, salah bacaan. Mujarab macam mana? Doktor bagi ubat suruh makan 3 biji satu kali, satu hari 3 biji, dia makan 1 biji setengah. Tak cukup syarat. Tak jadilah okey di sini. Ada nota kaki di situ, tak ada terjemahan. Tu ada 50 tu. Ada nota kaki angka 50, kita baca sekejap. Nanti lambat sangat di sini ni. Masa nak habis dah. Ini kerana dia wujud tanpa kehendak Allah. Yang tadi. Yang wujud tanpa kehendak Allah ini sudah pasti dia mampu menandingi Allah. Kerana apa? Kerana dia wujud tanpa kehendak Allah. Berarti dia berarti dia sama ada memaksa Allah menciptanya
maka itu mustahil kerana ia belum wujud sebelum dicipta untuk memaksa Allah menciptanya. Dia ada dua situasi ni, akal ada akal. Kalau ada satu benda ni, A ni, dia wujud tanpa kehendak Allah. Berarti macam mana dia wujud? Mungkin dia paksa Allah cipta dia dengan kehendak dia. Macam mana boleh dia paksa Allah untuk dia diadakan oleh Allah sedangkan dia pun belum ada? Okey, ni akal ni ya. Akal ni faham-faham, tak faham tak payah, tak apa, tak ada masalah. Ataupun situasi kedua, ataupun Allah termaksa. Ni bahasa lulus ni. Terjemahan ni, ya, Dewan Bahasa ni. Termaksa, ada ke termaksa? Allah terpaksa menciptanya kerana memerlukannya. Kalau dia tidak paksa Allah, ataupun mungkin Allah terpaksa mencipta dia. Bukan kehendak Allah, tapi Allah terpaksa. Kadang-kadang dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan, kadang-kadang banyak kita terpaksa kan? Betul? Tak pernah? Pernah terpaksa. You tahu tak, I terima you ni, I terpaksa. Kerana mak I suruh I terima. You kena tahu tau. Terpaksa. Tak adalah. Saya sebenarnya Ustaz. Saya bukan nak pergi sangat pun. Tapi dah anak saya nak pergi. Saya pun terpaksa pergi. Kan banyak kan? Saya bukan nak beli sangat pun. Benda ni saya pun tak nak pun. Tapi dah suami saya nak, saya terpaksa beli. Ya. Ya. Kawan saya tak nak pergi pun. Tapi dah kawan saya ajak. Dia pun merayu-rayu lah. Terpaksa pergi je kan. Allah tak akan mungkin terpaksa. Ya. Kenapa kita terpaksa ikut dia? Kerana kita juga berhajat kepada diri dia. Tapi Allah adakah berhajat kepada makhluknya? Tak mungkin. Allah adalah Allah. Maka kerana memerlukannya dan mustahil. Mustahil Allah perlukan makhluk secara terpaksa menciptanya. Sebab Allah itu qiyamuhu binafsih. Allah itu wujud tidak memerlukan kepada sesuatu pun. Wallahu alam. Selesai. Kita muka surat 56. Ini tajuk yang sambungan tu ya. Tajuk baru kita. Bukti akal. Sekarang ni, tolong ingat ya, takut terlupa. Sekarang ni kita bahas logik akal. Ataupun bukti akal. Kenapa Allah kena begini? Kenapa Allah bersifat dengan kehendak? Kenapa? Dari sudut akal. Supaya akal kita mampu memahami secara logik dan menafikan segala perkara yang datang dalam akal kita benda-benda yang tidak selayaknya. Macam tadi lah. Ada ke makhluk yang wujud yang tanpa kehendak Allah? Kita fikir dengan akal kita. Maka akal kita jawab tak. Tak mungkin ada. Kenapa? Tadi kita dah jawab dah tadi. Baik, untuk ini pula bagi sifat ilmu. Bukti akal bagi sifat ilmu Allah. Allah bersifat dengan ilmu. Wa amma dalilu ittisafihi ta'ala bil ilm. Adapun, ya kata Sayyidi Syekh Muhammad Mustafa Al-Alawi rahimahullah ta'ala. Wa amma, cuma dia tak, saya selalu sebut, waw tu maknanya dan. Dan tu berarti sambungan perbahasan sebelum tu, huruf ataf. Ataupun ada huruf lain, tak apalah, biar dulu. Amma ada pun, tu baru dia terjemah. Dalil. Selalu kita sebut dalam bahasa Melayu, dalil. Apa dalil? Apa dalil? Dalil itu salah satu maksud ialah bukti. Ataupun petunjuk. Maka apa bukti, apa petunjuk? Ittisafihi ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu bil ilmi, bersifat dengan ilmu. Ya, bil ilmi, ilmu. Orang Arab dia tak baca bil ilmi, dia baca bil ilim. Dia bariskan di bawah. Kerana baris bawah ni baris yang paling ringan. Baris yang paling mudah. Ya, dia ringan, dia bunyi ringan. Sebab tu saya sentuh sikitlah. Kalau kita baca Quran, dululah guru saya dari segi kaedah. Bukan wajib kaedah ni. Kaedah supaya bunyi tu cantik. Contoh huruf yang paling bawah, huruf yang baris bawah. Maka kena sengih sikit. Kalau huruf yang atas, kena buka sikit mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ya, bukan nganga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nganga. Itu baris atas. Kalau baris bawah, senyum sikit, sengih. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Dia bunyi cantik. Bunyi cantik. Kalau bagi depan, kena muncung. Muslimun. Mun. Ni mengaji apa ni? Tajwid. Tak adalah, sedikit. Nak bagi tahu. Jadi, orang Arab, bila mana huruf depan, baris
bawah, huruf kedua baris sukun. Kalau kita baca bil ilmi. Arab tak? Bil ilim. Ha. Kalau tiflun, budak kecil, tiflun, dia tak kata tiflun, dia kata tifil. Lepas tu kadang-kadang kita kalau pergi mengaji kat negara Arab ni, 3 bulan pertama tu bela. Terbeliak biji mata. Dia bunyi lain. Bunyi tu lain. Padahal bunyi tu, oh rupanya dia sebut ilmu. Rupanya ilim. Rupanya disebut tifil, budak kecil. Kita pun tiflun, kita duk hafal tiflun. Tu bela sekejap. Ada kawan-kawan saya 3 bulan pertama, telefon kat mak nak balik. Masa kat Mesir dulu. Kenapa nak balik? Tak faham. Mengaji tak faham, tak boleh nak faham apa-apa. Tu yang dah layak pergi tu. Tak faham nak balik. Tak tahu dia balik ke tak. Kita tak kisah pasal dia. Katalah kan. Yalah. Dah besar, umur 20 tahun, pergi Mesir, telefon kat mak nak balik. La haula wala quwwata illa billah. Relax lah. Tak adalah. Ya. Tajuk apa pula ni? Baik. Adapun dalil, petunjuk, bukti Allah bersifat dengan ilmu ialah fahuwa, ya, ma yash'uru bihi kullu man lahu adna tila'in, minta maaf. Apa ialah apa yang dirasai oleh setiap orang yang termampu, yang mempunyai. Apa fahuwa, apa ma yash'uru bihi kullu man lahu adna tila'in, iaitu apa yang dirasai oleh setiap orang yang mempunyai walau seminimum pemerhatian terhadap ketelitian wujud ini. Baca lama-lama jadi gitu pula. Baik. Saya ni daripada dulu guru saya tegur saya. Saya cepat. Cepat. Dia kata, macam mana cepat? Kadang-kadang mulut dulu pada akal, kata dia. Guru tegur kita. Bercakap cepat. Cepat. Kalau saya jadi lambat, dia jadi macam-macam tu. Macam gagap. Sebab tu kita kena cepat. Tapi saya apa ni, ada bukti yang jelas lah. Kena cepat sebab dunia dah dekat nak kiamat. Saya cakap kat guru saya. Allah. Okey, boleh faham tak ni ayat tu? Bukti Allah bersifat dengan sifat ilmu ialah apa yang boleh kita rasa paling minimum kalau kita buat penelitian, pemerhatian kepada yang kita lihat ni, yang wujud ini. Cuba lihat. Cuba lihat pokok. Cuba lihat seekor semut. Cuba lihat langit. Cuba lihat burung-burung. Cuba lihat awan-awan. Cuba lihat. Kalau akan terlintas di fikiran kita yang waras. Sebab tu kena minta akal yang waras. Bahawa yang mencipta ini sudah tentu dan sudah pasti berilmu. Betul ya? Tak mungkin begitu sempurna, begitu indah, begitu cantik, begitu lengkap, begitu sistematik. Apa lagi kita nak sebut? Alam ini bergerak dengan begitu sistematik, tersusun, terancang. Begitu cantiknya burung-burung yang berterbangan. Begitu apa? Begitu terasa nyamannya angin-angin yang bertiup. Begitu indahnya pemandangan yang terbentang di mata kita. Begitu lapangnya lautan yang begitu luas. Sehingga tak terkata. Mata tak berkelip. Nak cakap apa lagi? Sudah pasti yang mencipta ini Tuhan yang maha berilmu. Maha luas pengetahuannya. Tanpa sempadan ilmunya. Dan cukup sempurna segala-galanya. Ini paling minimum. Tapi kalau puan-puan nak maksimumkan, cuba buat kajian. Atas sebatang pokok atau sepohon pokok. Cuba lihat bunga-bunga yang tuan-tuan tanam, puan-puan tanam. Daripada mana warna-warna yang begitu sekali cantik keluar daripada pokok-pokok itu? Daripada mana? Bukan setakat bunga ni indah dengan warnanya, bau yang wanginya. Daun yang cantiknya. Daripada mana? Yang puan-puan tahu siram je kan? Itu pun seminggu sekali. Siapa yang mengurusnya? Allah. Lepas tu syekh saya dia selalu, jangan sebut Allah. Allah.
Biar tenggelam dalam bunyi. Ini terapi ya, terapi. Sebut berapa kali? Sebut banyak kali. Sampai satu tahap kita sampai satu tahap kan kalau kita pejam mata, kita duduk diam. Bunyi itu mengiang-ngiang di Allah. Di saat tu dia masuk dalam hati kita, dia masuk. Betapa ri betapa rindunya kita, saya nak bagi tahu apa ya? Saya nak bagi tahu bahawa roh kita, jiwa dalam kita, hakikat diri kita begitu merindui Allah. Cuma dia terperangkap di dalam jasad kita yang kita ladai, kita lebihkan jasad. Diri kita sebenarnya adalah diri dalam. Di saat kita mula berinteraksi dengan Allah sebagai pencipta, yang mencipta dengan segala kesempurnaan ilmunya, maka kita sebut Allah. Maka di saat itu diri, jiwa dalam kita menerimanya. Ketika itu dia akan cetuskan satu kerinduan. Kerinduan kepada Allah. Inilah yang dirasai oleh kita, merasa sedikit apa yang dirasai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi merindui Allah, bagaimana sahabat Nabi merindui Allah, bagaimana para aulia merindui Allah. Allah, kita minta dengan Allah, ya Allah, Engkau berilah aku rasa bagaimana merinduimu, ya Allah, sebagaimana kekasih-kekasihmu merinduimu. Kerana sudah pasti kami akan bertemu dengan. Adalah sedikit ya. Saya berkongsi apa yang saya terima, rasa yang ada dalam diri guru saya. Ya, para masyayikh, para habaib. Inilah sebenarnya yang mereka ajar kita. Sebab tu kadang-kadang saya tidak memahami, di luar sana ada orang yang menghina para masyayikh, menghina para habaib. Tapi sebab itulah para habaib ni mereka memaafkan. Cela mereka, hina mereka, burukkan mereka, fitnah mereka, kafirkan mereka. Mereka memaafkan. Kenapa? Kerana yang menghina itu tidak pernah merasai apa yang kita rasa. Ya. Contohlah kita sedang bercinta dengan seseorang. Hanya kita yang rasa. Orang boleh cakap apa pun. Alah, rugilah masa kamu dengan dia. Dia bukannya okey pun. Dia bukannya okey. Biarlah apa yang orang akan kata. Yang pastinya kita yang merasai. Jadi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang saya belajar dengan syekh saya. Mursyid saya, guru mursyid saya, Syekh Yusuf. Apa yang saya pergi ke Hadramaut Yaman yang saya terima. Inilah rasa. Inilah rasa yang mereka wariskan dalam hati kita. Betapa terlalu cinta, terlalu rindu untuk bertemu dengan Allah. Dan perasaan ini, orang tak akan mampu memahami. Kecuali yang merasai. Ini kita nak sebut. Sebab tu di saat paling minimum, kita lihat apa yang ada di hadapan mata kita dengan segala alam ini. Kita akan meyakini bahawa Allah, dialah Tuhan yang maha berilmu. Dan ilmunya maha sempurna. Itu paling minimum. Tapi kalau kita buat penelitian demi penelitian, termasuklah pada diri kita. Betapa Allah cipta kita terlalu amat sempurna. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dengan apa kesempurnaan ini? Dengan ilmu Allah yang maha sempurna. Ya. Mintalah dengan Allah solat hajat. Minta dengan Allah. Salah satu tuan-tuan kena minta.
Guru-guru yang mampu membimbing kita. Hati kita membawa hati kita kepada Allah. Solat hajat, ya Allah, Kau rezekikan kepada aku, ya Allah. Guru-guru yang boleh membawa hati aku kepadamu, ya Allah. Merasai cinta yang sebenar kepadamu, merasai kerinduan yang sebenar kepadamu. Ingin benar-benar menjadi hamba kepadamu. Itu yang dinamakan guru-guru yang para masyaikh, para habaib. Jujur saya katakan. Tu yang datang baru-baru ni, Syekh Ali Jumaah. Yang datang baru ni Habib Omar. Saya bersaksi demi Allah, mereka mampu membawa hati dan jiwa kita kepada Allah. Mereka mengajar kita makna hamba yang sebenar, kerinduan yang sebenar. Saya bukan menafikan guru-guru lain. Tapi kita lihat guru yang ada yang di lain di luar sana, kerjanya ialah mengajar murid-murid mereka menghina orang, memaki orang, merendah-rendahkan orang, menjahilkan orang, membida'ahkan orang, menghurafatkan orang. Itulah guru-guru yang ada di sana. Tetapi pilihlah sendiri apa hakikat di mana guru sebenarnya. Apa bukti guru ini? Ya, guru-guru yang datang baru ni, apa bukti mereka membawa kita pada Allah? Saya sebagai murid mereka membuktikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Betapa mereka mendidik kita. Inilah hati kita dan jiwa kita. Merasai diri kita terlalu amat hina. Merasai diri kita sendiri yang jahil. Diri kita yang banyak dosa. Kita tidak menghukum orang ini dosa, orang ini jahat, orang ini kafir, orang ini syirik. Tak, kita menghukum diri kita sendiri. Diri kita banyak dosa. Kalau diri kita banyak dosa, kenapa kita mengatakan orang lain itu banyak dosa? Diri kita hina. Kalau kita hina, kenapa kita menghinakan orang lain? Diri kita tak tahu syurga atau neraka. Diri ini tak tahu syurga atau neraka. Kenapa kita menghukum orang sewana-wananya masuk neraka? Diri ini sendiri pun belum tentu syurga. Mungkin diri ini dihumban dalam neraka dengan dosa yang begini banyak. Inilah guru-guru yang mengajar saya. Kalau tuan tak nak tahu, inilah guru yang ada yang datang bawah ni. Itu mereka lah yang mengajar. Ya, kita hidup sendirian. Kadang-kadang kita duduk dalam bilik kita, kita hanya mampu menangis. Bahawa kita takut untuk bertemu dengan Allah. Kadang kita malu bertemu dengan Allah. Ya, betapa Allah ya, mengurus kita begitu sekali dengan secantik, sehebat guru kita yang ada ni. Allah ni yang mendidik kita. Tak apa, kita teruskan tuan-tuan sekalian. Ya. Doalah pada Allah, ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah. Kalau dulu kami pernah merasa diri kami baik, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Kalau dulu kami pernah merasa diri kami mulia, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, Kau datangkan guru-guru mulia yang mendidik kami menjadi insan-insan yang mulia denganmu. Bukan mulia dengan diri sendiri. Bukan mulia dengan sehebat. Mulia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan ya. Baik, kita teruskan. Allah, Allah, Allah. Baik. Wa mashtamala alaihi minal ajaib wa bil khusus al-haykalil insani. Maka diteruskan bagaimana? Walau seminimum pemerhatian terhadap ketelitian wujud ini yang merangkumi al-ajaib, segala keajaiban-keajaiban. Cuba lihat, subhanallah, ajaib. Apa makna keajaiban ni? Ajaib ini bahasa Arab. Bahasa Melayu kita apa ya? Ajaib. Pelik. Ya? Kepelikan. Cuba tengok langit. Ajaib. Ada lapis-lapis yang tertentu. Tinggi tak payah cerita. Tak satu pun tiang tidak ada. Ni kalau tahap ilmu yang tahap mana ni boleh cipta ni? Ya, ada apa kontraktor ke apa? Dia boleh bina satu bumbung tak ada tiang. Ni ilmu dia tahap mana ni? Ada? Tak. Habis ada tak? Ada, yang satu-satunya yang namanya langit. Siapa? Hanya Allah yang cipta. Ilmunya bagaimana? Subhanallah. Boleh ya? Terutamanya lagi kita lihat. Terutamanya keadaan diri insan. Kalau tak nak tengok, yang apa yang di hadapan, tengok diri ini. Yang Allah sebut dalam Quran kan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu afala tubsirun, apakah kamu tak perhati? Tengok pada diri kita ni. Ya, kening kita, mata kita. Tak payahlah nak cerita satu-satu rambut kita, daripada hujung rambut kita sampai hujung kaki. Cuba duduk dalam waktu yang lama, duduk depan cermin. Tengok, ya Allah, tolong fahamkan aku, ya Allah, tentang apa yang Kau cipta pada diriku. Ini zahir tau. Ini zahir. Dalam tu, kita jasad kita ni pun ada zahir dan ada batin. Ni bahagian zahir. Bahagian dalam ada jantung.
ada limpa, ada apa? Macam-macam ada dalam ni. Ada hempedunya, ada buah pinggangnya, ada darahnya, ada dagingnya, ada tulangnya, ada uratnya, ada sarafnya. Darah tu pula ada apa dalam tu? Ada darah merahnya, darah putihnya, ada oksigennya, ada berbuluh darahnya. Ni dalam tu. Doktor-doktor sudah setu. Mereka beriman sangat-sangat dengan Allah kerana mereka tahu segala-gala pada dalam diri. Yang bahagian doktor apa? Yang kerja apa? Yang bahagian apa? Yang biologi apa ni? Subhanallah. Bagaimana sistem yang ada dalam ni? Sistem pernafasannya, sistem perkumuhannya, sistem sarafnya, sistem apa lagi? Subhanallah. Ni, macam-macam sistem ni. Itu zahir, batin, jasad, zahir jasad, batin jasad. Bagaimana roh itu pula? Subhanallah. Roh yang kita hidup ni, yang boleh bercakap ni, boleh berkelip ni, boleh bernafas ni, boleh berdenyut jantung ni, boleh berjalan ni, boleh duduk, boleh bangun, boleh menguap ni. Apa? Sebab ada roh. Kalau roh tu keluar, seluruh sistem ini, secantik mana pun, sesempurna mana pun, sesehat mana pun, akan berhenti selama-lamanya. Apa roh tu? Siapa yang cipta dia? Dan yang cipta dia itu sudah tentu bagaimana? Berilmu. Bukan berilmu, maha berilmu. Saya nak bawa diri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Maka hidup dengan ilmu Allah. Jangan cuba hidup dengan ilmu yang ada pada diri sendiri, yang hanya ilmu itu juga diberi oleh Allah. Jangan sombong dengan ilmu yang ada. Jangan sampai hina orang. Yang kita hina tu siapa? Hamba Allah. Yang kita hina tu siapa? Yang dicipta oleh Allah dengan ilmu. Banyak sangatkah ilmu kita nak hina orang? Tinggi sangatkah ilmu kita nak sesatkan orang? Yang kita hina tu pula siapa? Ahli keluarga baginda Nabi kekasih Allah. Tak malu ke kita? Tak rasa bersalahkah kita? Saya bukan kata-kata perempuan ni, buat pada perempuan ni. No, di luar sana no. Ni. Ni. Tuan Haji cerita kat saya. Ada yang kita duduk tengah live cerita pasal Allah ni. Itu ada tu duduk maki tu. Itu ada tu. Dalam live ni. Duduk maki. Maki saya. Okey dah kalau you rasa you okey sangat. Silakanlah. Dan I tak ada masalah kalau you hina I. Memang hyena pun. I tak ada masalah kalau you hina I. Okey. No problem. Tapi you jangan hina ulama-ulama. Ulama yang you hina tu pula guru-guru kita. Ya? Tolong sedar diri. You boleh mati bila-bila masa lah. You nak jawab apa depan Allah? Hidup tuan-tuan sekalian, saya nak sebut lagi sekali lah, minta maaf lah. Dulu orang pernah tegur saya, Ustaz ni kalau nak cakap, kenapa Ustaz cakap minta maaf, minta maaf? Iyalah, kita nak cakap takut orang terasa, kita minta maaf lah. Lah kalau Ustaz betul cakap, Ustaz minta maaf buat apa? Ya, mungkin kita betul, kita juga mungkin silap. Itu guru-guru kita ajar kita. Ya. Kalau di luar sana ada orang yang boleh, sebenarnya tuan-tuan sekalian, orang pembenci ahli keluarga Nabi ni, bila lagi ada? Zaman Rasulullah lagi. Ada yang benci pada Nabi. Ada yang benci pada anak isteri Nabi. Ada yang benci kepada keturunan Nabi. Sampai tahap mana? Sampai tahap mereka membunuh cucu Nabi. Itu kebencian yang begitu sekali dahsyat perangai. Kalau ya pun you benci pada orang, takkan you sampai nak bunuh orang. Dahsyatnya perangai. Ya, benci kat orang sampai nak bunuh orang. Tapi ada tak? Memang ada. Siapa yang mereka bunuh? Yang mereka bunuh adalah cucu-cucu baginda kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita risau. Pembenci yang kepada keturunan Nabi yang ada hari ini, keturunan daripada itulah. Keturunan yang dulunya pernah membunuh keturunan Nabi. Ni.
You pertikai, ni ke betul ke keturunan Nabi? Ini betul ke keturunan? You pertikai. You tu keturunan siapa? Orang-orang yang mempertikai keturunan Nabi, kita juga boleh pertikai keturunan dia siapa sebenarnya dia ni. Mungkin you lah keturunan pembunuh, ya, cucu baginda Nabi dulu. Kalau tidak, you tak akan sanggup sampai hari ini. You bersekongkol dengan orang yang menghina keturunan Nabi. Ni tolong ingat ni kat luar sana ni. Allah cipta dengan ilmunya yang paling sempurna. Siapa yang Allah cipta? Kekasihnya. Betul ya? Allah, dia Tuhan yang maha berilmu. Maka dia pasti mencipta sesuatu dengan ilmunya yang sempurna. Dan pasti dia mencipta kekasihnya yang paling sempurna. Takkan dia cipta pokok lebih sempurna daripada kekasihnya. Dia cipta langit lebih sempurna. Dia cipta malaikat lebih sempurna. Sudah tentulah dia cipta baginda Nabi itu, kekasihnya itu yang paling sempurna. Dan sudah tentulah keturunan-keturunan baginda Nabi inilah insan-insan yang paling sempurna. Mungkin ada, biasalah manusia kan. Manusia, biasalah. Atau keturunan Nabi tapi dia menyanyi juga. Biasalah. You lagi dahsyat menyanyi. Biasalah kan. Keturunan Nabi pun ada kadang-kadang begini perangai dia. Manusia adalah manusia. Tapi dia tetap mulia kerana darah daging baginda Nabi. Nak banding dengan kita. Kita ni ya. Siapa kita, keturunan siapa kita ni? Kita pun tak tahu keturunan kita daripada mana. Yang duk cakap tu pun dia pun tak tahu keturunan mana dia tu. Wallah alam keturunan mana. Lanun ke apa? Cakap nak kata kat orang, bila mana you kata kat I boleh, I kata kat you tak boleh. Contohlah ya. Ini cakap zahir. Tapi hakikatnya, moga-moga Allah ampun dosa-dosa kita semua. Gitulah hakikat sebenarnya. Allah. Saya dulu cita-cita nak jadi askar. Dulu. Kenapa? Saya nak tembak semua orang yang hina baginda Nabi. Dulu. Jangan salah faham ya. Jangan catik yang tu. Masuk juga ke Ji yang tu Ji? Masuk juga. Dulu. Nak jadi askar. Tapi tak jadi. Tak cukup tinggi ke apa. Astaghfirullahalazim. Allah, kita boleh nak jadi itu, nak jadi ini. Tapi di saat kita jadi sesiapa, itulah Allah tentukan kita jadi itu. Maka redha je lah. Sampai sekarang saya tak naji, saya kata, ya Allah, kenapa aku jadi ustaz? Betul. Tapi sebenarnya tak ustaz juga pun. Ya, saya tak pernah rasa diri saya ustaz. Kalau tuan-tuan panggil saya Nik pun boleh. Lepas dipanggil Nik je lah. Lama tak jumpa Nik, sihat ke? Ni tak macam ni akak-akak saya ni kan, ni mak saya ni. Panggil Nik aja dah. Betul. Tak payahlah panggil ustaz. Susah nak jawab akhirat. Berapa ramai ustaz tak sedar diri. Kenapa merasa dirinya ustaz? Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang di luar sana tu, ni minta ni tuan-tuan Haji ni kan. Kadang-kadang ni orang di luar sana, kadang-kadang tak ada gelar satu pun dia. Pak Sumit tu. Tu ramai juga orang duk hina Pak Sumit. La haula wala quwata illa billah. Sudahlah. Ulama-ulama pergi ziarah. Ulama-ulama pergi ziarah, dia jumpa dia. Ulama kata dia ni wali. Ulama. Orang panggil apa kat dia? Orang tak panggil ustaz. Orang panggil Pak Su je. Khatam Quran sekali satu hari. Betul kita ni apalah, bagulah pergi ke Mesir 4 tahun. Dia pergi ke Mesir 4 tahun, pergi Jordan 4 tahun, balik-balik, kemudian belajar sikit-sikit, kemudian orang panggil ustaz. Subhanallah. Rasa macam wali. Semua orang lain salah, dia seorang betul. Itu nak cakap orang tu. Sebab tu kita tak payahlah rasa apa-apalah. Apa-apa sekarang ni, lepas pada ni, panggil saya Nik saja. Kalau nak panggil Nik, nak panggil Bakri pun boleh. Nik tu nak bunyi keluarga raja-raja kan. Tak ada kan. Dulu tahu. Ni nak cerita. Mula cerita ni. Allah. Dulu kami ni keturunan Raja Jembal. Di Kelantan kan. Ni Raja Tengku kan. Di Kelantan dia panggil keturunan Raja Jembal.
Almarhum Tok Guru ni, dia cerita. Sampai tahap pemikiran orang yang merasa diri ni mulia dengan keturunan. Tahu apa? Keturunan-keturunan Raja Jemban ni, bulu roma dia, kita bulu roma kan turun ke bawah ni kan. Bulu romanya naik ke atas. Oh. Lepas tu apa? Kalau makan keramaian, mesti dia ada tingkat-tingkat. Orang bawah-bawahan, rakyat biasa ni, makan ni. Makanlah mana-mana. Ni tinggi sikit. Raja atas sikit. Dia punya pentas dia. Tengku tinggi sikit. Dulu dia kata, dulu. Sebab tu ayah almarhum Tok Guru ni asalnya raja. Dia tukar. Dia buang raja tu, dia sekadar letak nik sahaja. Ramai keturunan-keturunan baginda Nabi. Dia tak nak rasa dia mulia, dimuliakan. Dia buang. Ni, semua sekali tu. Akhir sekali dia jadi orang biasa. Maknanya apa? Bila mana dia alim, dia disebut nikmat alim ni, nikmatullah ni. Kerana bila mana dia alim, dia sedar siapa diri dia, sedar lebih daripada hamba Allah. Maka dia mula merendahkan diri dia. Itu orang alim. Nak tahu dia alim tak alim? Nak tahu orang alim tak alim? Dia banyak diam. Itu orang alim, dia banyak diam. Ya. Kenapa dia diam? Kerana dia takut untuk berbicara, bimbang-bimbang, dia silap bicara dengan Allah. Itu orang alim. Satu. Yang kedua, orang alim, dia mula merasa diri dia lah yang paling hina, yang paling jahil, yang paling banyak dosa. Itulah alim. Kalau dia kata dia alim, dia mula banyak bercakap, ikut suka dia, banyak bercakap, hina orang apa semua sekali. Itu orang jahil sebenarnya. Betul tuan duduk dengan wali-wali Allah. Mana ada wali-wali Allah sembang berata. Ada seorang wali Allah, orang pukul dia. Orang pukul dia. Ada satu cerita tu kan. Ni ada 2 minit lagi, okey ya? Ni dah banyak kali saya cerita. Dia berjalan. Ada seorang askar. Ni cerita ni iktibar. Bukan jadi dalil, tapi iktibar. Pengajaran. Dia berjalan melalui satu kawasan kubur. Ada seorang askar lalu jumpa dengan dia. Dia kata, wahai tuan, saya nak ke bandar. Boleh tak tuan tunjuk jalan ke bandar? Jalan ke bandar. Ulama ni, wali ni, dia kata, tu jalan ke bandar. Mana tu? Kubur tu. Jadi askar ni marah. Maka dia pukul. Dia pukul. Orang ramai tengok dia duduk tengah pukul ulama ni, aulia ni. Dia datang, tahan. Maka dia kata, wahai askar, kamu tahu tak yang kamu pukul ni siapa? Ni wali Allah. Dia kata, ulama wali Allah. Ulama apa wali Allah? Apa dia mempermainkan aku? Maka ulama tu tanya dia balik. Dia kata, kamu kata nak ke bandar kan? Yalah nak ke bandar. Kamu tahu tak apa makna bandar? Yang kamu nak pergi tu ke bandar, kamu tahu tak apa bandar tu? Bandar ni ialah suatu tempat yang penduduknya sentiasa bertambah dan tak berkurang. Itu bandar. Makin bertambah, dia jadi bandar raya. Tu saya tambah. Bandar raya. Kan? Dia makin bertambah. Dan kamu kena tahu bahawa tidak ada satu tempat di dunia ni yang penduduknya sentiasa bertambah dan tak pernah berkurang. Di situlah. Itulah bandar. Dia bagi pengajaran. Lepas ni nak pergi bandar. Pengajaran. Maka dia pun, macam tu maksud kamu. Okey, maka orang ramai kata apa? Okey, kamu kena minta maaf kepada aulia ni. Aulia tu kata apa kat dia? Tak payah minta maaf. Kenapa? Masa kamu duduk tengah pukul aku itu pun, aku dah maafkan kamu. Orang macam ni, kalau ada pada ni, ada orang tuan-tuan sekalian, orang duk hina dia, maki dia, apa dia. Dia ingatkan kepada murid-murid dia, jangan balas satu pun. Kenapa? Dia dah maafkan. Kenapa kita kena maafkan dia? Kerana orang yang sedang menghina orang, mencaci orang, merendah-rendahkan orang itu, dia sedang dalam kebinasaan. Dan kebinasaan yang dia sedang rasa itu, tak akan mungkin dia dapat lepas. Hina orang jangan tahu. Dalam satu hadis baginda Nabi kata apa? Bihasbi mri'im minasyarr.
Sudah cukup seseorang itu akan mendapat kejahatan. Sudah cukup seseorang itu boleh dikira dia sedang melakukan kejahatan dan dia akan ditimpa dengan kejahatan. Ayah kira akhahul muslim, dia hina saudara se-Islam dengannya. Sudah cukup seseorang itu dikira jahat mulut dia, di saat dia menghina saudara se-Islam dengan dia. Dan dia sedang menghadapi sebuah kebinasaan. Yang tak akan mampu dia lari daripada kebinasaan itu. Hina saudara se-Islam pun dah dikira jahat. Bagaimana yang dia hina itu seorang Muslim yang mukmin? Macam mana pula yang dia hina tu Muslim yang mukmin yang bertakwa? Macam mana kalau dia hina tu ulama? Bagaimana kalau dia hina itu wali-wali Allah di kalangan keluarga baginda Nabi SAW? Ini hadis baginda Nabi, hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Sudah cukup kita ni dikira manusia jahat kalau kita hina saudara se-Islam dengan kita. Tu dalam media sosial hari ni banyak hina orang. Tapi dalam masa yang sama dia rasa dia lah paling mulia, paling baik. Memang dia dalam kebinasaan, kata ulama. Oleh demikian kalau dia hina kita, kita maafkanlah dia, kasihan kat dia. Boleh insya-Allah ya? Masa dah habis. Cukuplah dulu. Muka surat 56 kita sambung akan datang nanti. Ada soalan? Okey, silakan. Ya. Ya. Kalau Syed Syarifah tu, itulah keturunan ahli keluarga baginda Nabi. Syed dengan Syarifah. Belakang tu dia ada silsilah keturunan dia. Ada yang dinamakan As-Sagaf. Ada yang dinamakan Al-Attas. Ada yang daripada keturunan Haddad. Ya. Al-Sagaf, Al-Attas, Al-Haddad, Al-Aidrus. Belakang tu banyak lagi tu. Syekh ni gelaran kepada... Syekh ni ada dua makna. Makna pertama, Syekh ni ialah orang yang sudah umurnya 60 ke atas. Dua makna. Makna pertama, orang yang umurnya 60 ke atas. Apa khabar Syekh? Yang kedua, orang alim. Walaupun dia umur 20, dia alim. Kita boleh gelar dia Syekh. Apatah lagi, dia dah berumur 60, dia alim dan umur dia tua. Dia adalah Syekh. Habib pula, ni saya tambah. Habib ni ialah gelaran ulama-ulama yang ada di Yaman, Hadramaut Yaman, dari keturunan baginda Nabi. Habib Ali Zainal Abidin tu, Al-Hamid. Cuba tengok Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Apa akhlak dia? Subhanallah. Cuba lihat depan mata kita, akhlak Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Dengan lembutnya, dengan sopannya, dengan berhalusnya. Cuba tanya siapa guru dia. Siapa guru dia? Habib Omar guru dia. Kalau guru ni tak betul, ini hasil dia. Tak mungkin. Ya, tak mungkin. Kita ni nak tengok guru, tengok anak murid lah. Alim tak kat mana anak murid tu? Guru lagi alim. Berakhlak tara mana anak murid tu? Guru lagi berakhlak. Itulah baru kenal. Ni kalau anak murid, mulut celupar, hina orang, maki orang, itulah guru dia. Nak cakap apa? Tak adalah. I tak ajar anak murid I macam tu. Oh, kalau you tak ajar anak murid you macam tu, kenapa anak murid you duk maki orang, duk hamun orang, duk hina orang, duk syirikkan orang, duk humban orang dalam neraka? Itulah ajaran you. Semangat balik dah. Lepas tu jangan tanya soalan. Semangat aje lah. Orang muda kan. Ke nampak macam mana ni? Muda lagi kan? Saya dulu memang saya ceramah aja. Ceramah pun ceramah, pidato pun pidato, kuliah pun ceramah, tazkirah pun ceramah dulu. Tapi sekarang ni alhamdulillah tak apalah kita kata. Itulah nak bagi tahu. Soalan kedua apa? Masa dah habis ni, masa kecerdaan ni. Ya. Soalannya sama. Baguslah sehati sejiwa.
Alhamdulillah. Takat itu dulu insya-Allah. Terakhirnya, saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf banyak-banyak pada semua yang dalam, live ni kan. Minta maaf pada pihak pengurusan, lain macam ustaz hari ni kan. Jadi minta maaf banyak-banyak semua. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, ya. Kalau saya silap, puan-puan semua tegur saya, ya. Jangan segan, jangan malu, ya. Jumpa ustaz, boleh jumpa tak? Ustaz buat macam ni, cakap macam ni, kalau boleh kadang-kadang tak payahlah ya. Okey, terima kasih. Ya, takkan ada orang yang ingin kekal dalam kesilapan. Maka perbetulkan moga-moga kita berjalan dalam sentiasa dalam kebenaran. Okey insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.